Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lihat secara umum syarat-syarat yang umum lin naib kepada seseorang yang nak melakukan ibadat bagi seseorang yang lain. Kita lihat syarat secara umum bagi naib, seseorang yang nak membuat satu ibadat bagi pihak orang lain. Perkara yang pertama iaitu al-Islam. Dalam ibadat badaniyah, ibadat badan ini, contohnya seperti puasa, ibadat badan dan juga harta seperti haji. Kerana haji ini perlu kepada harta, perlu kepada badan yang sihat. Kerana ibadat ini tidak sah daripada orang-orang kafir, kerana orang-orang kafir adalah laisa min ahli ibadah, bukanlah di kalangan orang yang layak untuk melakukan ibadat. Oleh yang demikian, tidak sahlah orang kafir menunaikan ibadah untuk orang lain. Orang kafir nak menunaikan ibadah solat, ibadah haji pun tak sah. Bagaimana dia nak menunaikan ibadah haji dan juga solat untuk orang lain? Bi tariqil aula, lebih-lebih lagi tidak sah. Kemudian dalam ibadat maliyah, ibadat berbentuk harta ini, seperti mana tadi ibadat badan dan juga ibadat badan dan harta. Sekarang ini ibadat al-maliyah al-mahdhah, ibadat harta semata-mata. Contohnya seperti seseorang fi daf'iz zakah, dalam menunaikan, dalam membayar zakat kepada fuqara, kepada asnaf. La yushtarat fi naib an yakuna musliman. Tidak disyaratkan orang yang nak memberikan zakat tersebut adalah orang Islam di sisi majoriti di kalangan ulama. Maknanya saya nak bayar zakat, saya wakilkan kepada seseorang yang lain untuk sampaikan kepada asnaf. Pastikan orang yang saya serahkan kepada dia, mewakilkan bagi pihak saya, adalah orang tersebut saya percayai, walaupun dia bukan di kalangan orang Islam, orang kafir. Itu dibenarkan mengikut majoriti di kalangan ulama. Cuma di sana ulama-ulama dalam mazhab Hambali, dia meletakkan satu syarat. Syarat apa? Pada an-naib, pada orang yang diwakilkan untuk membayar zakat, jadilah dia seorang muslim yang siqah, yang dipercayai. Apa hujah ulama dalam mazhab Hambali? Iaitu mereka menyatakan zakat ini adalah ibadah. Orang kafir bukan di kalangan orang yang ahlul ibadah, orang yang layak untuk beribadah. Jadi di sini ulama dalam mazhab Hambali, mereka menyatakan syarat kita nak wakilkan kepada seseorang untuk sampaikan kepada asnaf harta zakat kita, mestilah dia orang Islam. Tapi pendapat mazhab Syafi'i dan juga majoriti di kalangan ulama tidak disyaratkan. Yang penting orang tersebut orang yang kita percayai, orang yang kita percayai. Kemudian kita lihat liktifa'in niyah minal muzaki. Kerana apa? Majoriti di kalangan ulama menyatakan sah zakat dari kita wakilkan kepada orang kafir, sampaikan kepada asnaf, kerana memadai niat daripada muzaki, orang yang nak menunaikan zakat. Dia yang niat. Orang yang sampaikan zakat kepada asnaf tak perlu niat. Jadi oleh yang demikian dibenarkan. Saya nak bayar zakat, serahkan harta tersebut kepada orang kafir, supaya orang kafir tersebut sampaikan kepada asnaf. Bukan saya bagi orang kafir. Zakat saya tak diberikan kepada orang kafir. Dia sebagai perantaraan, dengan syarat orang kafir yang menjadi perantaraan itu adalah orang yang dipercayai. Kemudian perkara yang kedua, perkara yang pertama adalah Islam, perkara yang kedua adalah at-tamyiz, iaitu orang tersebut adalah yang mumayyiz,
Kerana kanak-kanak tak mumayyiz, tak sah ibadat daripada dia. Walaisa ahlan laha, dia bukan orang yang layak untuk beribadat. Budak-budak yang tidak mumayyiz. Justru itu tidak sahlah kita minta orang gila ataupun kanak-kanak tidak mumayyiz fil ibadat, dalam menggantikan ibadat secara keseluruhannya. Tak kiralah ibadat berbentuk badan ataupun berbentuk harta, mereka ini adalah orang yang tidak layak untuk beribadat kerana mereka tak diiktiraf ibadat mereka. Syarak tak mengiktiraf. Wa sawa'un min haitsu suqutit taklif biha atau min haitsu wusulis thawab. Tak kiralah sama ada untuk menggugurkan taklif, pertanggungjawaban ibadat tersebut, ataupun untuk menyampaikan pahala kepada orang lain. Bila sebut orang gila, kanak-kanak yang tidak memayyiz, mereka ini dalam kategori yang tak layak untuk buat ibadat, tambah-tambah untuk orang lain. Kemudian ibadat ini ada ibadat wajibah, ibadat yang wajib, iaitu ibadat badaniyah. Ibadat yang wajib yang berbentuk badan, iaitu puasa ataupun solat, dan juga ibadat haji, iaitu ibadat badan dan juga harta. Disyaratkan jadilah orang yang nak melaksanakan untuk orang lain ibadat ini, orang tersebut mestilah orang yang aqil dan juga baligh, orang yang berakal dan juga orang yang baligh. Kerana kanak-kanak orang gila, mereka ni bukan ahlul ibadah, orang yang layak untuk buat ibadat. Orang yang layak untuk melaksanakan ibadat, menunaikan ibadat wajib. Sebab apa? Kanak-kanak ini adalah tidak mukallaf. Bila kanak-kanak yang sudah mumayyiz tapi tak baligh lagi, mereka tak ada mukallaf, tidak ada taklif. Mereka tak dipanggil mukallaf. Maka bagaimana mereka nak menggugurkan ibadat untuk orang lain? Contohnya, orang yang mati meninggalkan puasa, kita suruh kanak-kanak puasa untuk dia. Kanak-kanak tersebut tak ada kewajipan puasa untuk dia, bagaimana dia nak mewajibkan diri dia untuk puasa bagi pihak orang lain? Ada pun menyampaikan pahala pahala ibadat li ghairihi, kepada orang lain, menyampaikan pahala kepada orang lain. Fal mumayyiz kal baligh, maka kanak-kanak yang mumayyiz seperti orang baligh dari segi sah ibadat tersebut, kerana dia adalah orang yang layak untuk mendapat pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang kanak-kanak yang mumayyiz, adakah dia boleh menggugurkan pahala orang lain, menggugurkan ibadat orang lain? Orang yang telah mati meninggalkan puasa, dia puasa untuk orang yang mati, dia sendiri tidak wajib untuk berpuasa. Bagaimana puasa untuk orang lain? Berbeza dia nak menyampaikan pahala. Dia nak menyampaikan pahala, bukan nak menggugurkan tanggungjawab orang yang telah mati. Orang yang telah mati ada puasa, dia berhutang dengan Allah, waris akan tunaikan. Jadi waris pilih kanak-kanak untuk menunaikan puasa bagi pihak dia. Itu tak sepatutnya berlaku. Kalau menyampaikan pahala, dia puasa ataupun dia apa-apa ibadat dia buat untuk si mati, kanak-kanak yang mumayyiz, maka ulama menyatakan adalah sah perkara tersebut. Kerana budak-budak, kanak-kanak yang mumayyiz, pahala dia diiktiraf oleh syarak. Syarak mengakui dan menyatakan sah sekiranya cukup syarat-syaratnya, dan kanak-kanak yang mumayyiz layak untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ibadat maliyah, ibadat harta, maka sah istinabatuhu fi zabhil udhiyah, maka sah juga kita minta dia untuk, kita wakilkan dia untuk sembelih korban. Seperti mana sah kita minta dia, lantik dia untuk dibahagikan harta zakat. Seseorang kita wakilkan dia supaya dia sembelih korban untuk kita, tapi yang kita wakilkan kanak-kanak, sah. Kerana ini adalah ibadat berbentuk harta. Ibadat korban, harta. Dia tak kira sihat, dia kira harta. Ada harta boleh buat korban. Dan yang kedua, zakat. Dalam pembahagian harta zakat, kita bagi kepada kanak-kanak, suruh kanak-kanak tadi berikan kepada asnaf, sampaikan, seolah-olah dia perantara sahaja. Niat adalah satu syarat untuk menunaikan ibadat. Seperti mana niat ini disyaratkan minal asil idza adda ibadah an nafsihi. Orang yang nak menunaikan ibadat, dia sendiri kena niat untuk diri dia.
seperti itulah orang yang nak melakukan ibadat untuk orang lain, dia juga perlu niat untuk orang lain. Tetapi ibadat dalam skop yang khususlah, yang dispesifikkan, yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyah, hanya saja amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi seseorang apa yang dia niatkan. Contohnya dalam bab haji, orang yang menunaikan badal haji untuk orang lain, dia kena niat haji anil asil indal ihram, bagi pihak orang yang mewakilkan dia buat haji. Dia tak boleh niat haji untuk diri dia, sebab dia ambil upah. Jadi dia menunaikan haji untuk orang lain kena niat. Wadhalika yanwi an-naib al-hajj anil asil 'inda al-ihram, wadhalika bi an yukhtir 'ala balihi an yahujja 'an fulan wa takfi niyatul qalb fi dhalik, walakin yustahab lin-naib an yaqula bi lisanihi nawaitul hajj 'an fulan. Seseorang nak buat haji untuk diri dia wajib niat. Begitulah juga dia nak buat haji untuk orang lain, badal haji, wajib niat juga. Niatlah, nawaitul hajj 'an fulan, aku menunaikan haji dan berihram dengannya kepada si fulan bin si fulan. Sebutkan nama dia, si fulan bin si fulan. Niat dalam hati itu wajib, melafazkan itu adalah hukumnya sunat. Kemudian kita lihat itu syarat dalam bab kita panggil an-naib, orang nak menunaikan ibadat mestilah dia Islam baligh, Islam dan juga tamyiz, iaitu budak-budak yang sudah mumayyiz. Okey, sekarang kita lihat syarat secara umum untuk orang yang digantikan, orang yang nak mewakilkan. Bagaimana? Adakah dia ni hidup ataupun mesti mati dulu? Di sini ulama menyatakan dalam bentuk ibadat badan, maka tak sah secara mutlak, menggugurkan taklif, pertanggungjawaban ibadat itu untuknya, sama ada dia hidup yang mampu untuk melaksanakan bagi pihak diri dia sendiri, ataupun dia tak mampu. Selagi mana ibadat badan ni maksudnya puasa, ibadat semayang, selagi mana dia hidup, orang lain tak boleh buat bagi pihak dia. Dia hidup tapi tak mampu puasa, tak boleh orang lain puasa untuk dia, sebab dia masih hidup. Dan juga dia mampu ataupun dia tak mampu melaksanakan ibadat tersebut. Itu ibadat badan, puasa dan juga solat. Ada satu lagi dipanggil ibadat maliyah, al-ibadah al-maliyah, ibadat berbentuk harta. Ibadat berbentuk harta ini sahlah kita suruh orang lain yang buatkan, kita wakilkan orang lain, sama ada kita mampu ataupun kita tak mampu dalam mengagihkan agihan zakat. Seperti itu juga kafarah nazar yang berbentuk harta, ma'a istihbabi adaiha binafsihi fil jumlah, walaupun disunatkan dia sendiri yang tunaikan, dia yang menunaikan sendiri, tak perlu wakilkan orang lain. Itu yang terbaik lah. Ini ibadat berbentuk harta. Saya ada harta, nak bayar zakat, yang terbaik saya sendiri yang bayar, ataupun kita wakilkan kepada orang lain supaya orang lain tu bayar bagi pihak kita. Kalau sekarang ni bayar di PPZ lah, pejabat pungutan zakat, ataupun di Selangor di majlis zakat lah. Okey, sama ada kafarah ataupun nazar, sama juga. Nazar nak sedekah 10,000 kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, niat dia nak bagi 10,000, dia boleh bagi, tapi dia wakil ke orang lain suruh sampaikan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, boleh, tak jadi masalah. Kafarah pun sama. Kafarah contohnya kena kafarah memberi makan 60 orang miskin. Dia keluar duit tapi dia suruh orang lain yang sampaikan kepada orang miskin, boleh. Dan selain daripada itu, di sana ada ibadat badan, al-ibadah al-badaniyah al-maliyah,
ibadat badan dan harta. Seperti haji. Haji ni disyaratkan untuk mewakilkan orang lain, mestilah dia tak mampu untuk pergi haji walaupun dia masih hidup. Fayushtaratu ajzul mahjuj anhu al-hayy. Orang tadi dia hidup tapi dia harta pun banyak, tapi tak dikurniakan kesihatan. Bila tak diberikan kesihatan yang baik, maka tak lepas untuk pergi haji. Tahun ni pergi haji tak ada batasan umur lah. Sebelum PKP 75 tahun had maksimum. Musim PKP 65. Lepas PKP tak adalah. Kerajaan Saudi dah keluar tahun ni tidak ada batasan umur. Mana kalau 100 tahun pun boleh pergi, kalau dengan syarat badan dia sihat lah. Jadi untuk ibadat haji, orang yang hidup tapi tak mampu nak pergi, bukan tak mampu tak ada harta, dia ada harta, kesihatan tak mengizinkan, maka boleh mewakilkan kepada orang lain. Boleh orang lain buat badal haji untuk dia. Tak disyaratkan mati dulu untuk badal haji. Amma fi ihda'i thawabil ibadat kas-salah. Adapun menyedekahkan pahala, memberi pahala ibadat, seperti sedekahkan pahala, menghadiahkan pahala solat, pahala puasa, i'tikaf untuk orang yang hidup dengan perintah dia, au bi ghairihi, ataupun dia tak ada perintahkan apa-apa, dia tak suruh pun, kita yang volunteer nak buat untuk dia. Di sini ulama berbeza pendapat. Ulama dalam mazhab Hanafi Hanbali membenarkan, ulama Maliki dan juga Syafi'i tidak membenarkan sama sekali. Maksudnya ibadat, menyampaikan pahala ibadat secara umum lah, secara umum, menyampaikan pahala ibadat untuk orang hidup, dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Dalam mazhab Hanafi Hanbali mereka membenarkan sedekahkan pahala untuk orang yang hidup. Okey. Kemudian kita lihat al-manubu anhu, orang yang kita nak buatkan untuk telah mati. Disyaratkan mati dulu dalam fil ibadat, dalam ibadat yang sah padanya gantian. Yang pertama adalah al-Islam. Orang tersebut mesti Islam. Maka tak sahlah ibadat daripada orang kafir, tidak sah juga daripada orang murtad. Maksudnya orang yang mati, kita nak buat ibadat untuk dia. Kita nak buat ibadat untuk dia. Perkara yang pertama sekali, orang yang mati itu mesti Islam. Kalau orang kafir, contohnya mak ayah seseorang dia mati dalam keadaan kafir, anak dia masuk Islam, dia tak boleh buat ibadat sedekah untuk mak ayah dia, sebab mak ayah dia mati kafir. Disyaratkan untuk mayat yang kita nak sedekahkan pahala ibadat untuk dia, perkara yang pertama dia mesti Islam. Tidak sahlah ibadat daripada tidak sahlah ibadat untuk orang kafir dan juga untuk orang murtad. Dia Islam tapi murtad mati, tak boleh juga sedekahkan ibadat untuk dia, kepada dia. Hadis menunjukkan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna al-As bin Wa'il awsa an yu'taqa anhu 100 raqabatin fa'ataqa ibnuhu Hisham 50 raqabah fa'arada ibnuhu Amr an yu'tiqa anhu al-50 al-baqiyah qala hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi awsa bi'atqi 100 raqabatin wa inna Hishaman a'taqa anhu 50 wa baqiyat alaihi 50 raqabatan afa u'tiqu anhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu law kana musliman fa'ataqtum anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajjajtum anhu balaghahu dhalik. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah, daripada datuknya, bahawasanya As bin Wa'il mewasiatkan supaya dimerdekakan untuk dia 100 hamba. Bila dimerdekakan 100 hamba ni benda yang bernilai lah. Kalau seorang hamba pun merdeka dia, kita kata seperti beli kereta sebiji lah. Kalau 100, maknanya memang orang kaya lah ni. As bin Wa'il dia wasiat
supaya dimerdekakan untuk dia 100 hamba. Mana macam sedekahkan 100 hamba ni, merdekakan. Fa'ataqa ibnuhu Hisham, Hisham bin As, anak kepada As bin Wa'il. Dia kata apa? Hisham ini telah merdekakan 50 orang hamba. Maka anak dia yang seorang lagi, nama dia Amr bin As, yang periwayat hadis ini. Amr bin As, bukan periwayat hadis ni Amr bin Shu'aib, ni Amr bin As. Amr bin As dia kata apa? Dia nak merdekakan 50 lagi, sebab ayah dia wasiat As bin Wa'il ni, dia wasiat 100 hamba. Anak seorang lagi Hisham dah merdekakan 50, ada baki 50 lagi. Jadi Amr bin As dia kata, aku nak merdekakan 50 yang baki lah, nak sempurnakan hajat arwah ayah dia ni. Tapi Amr bin As kata, aku tak buat lagi, tunggu aku nak cerita kat Nabi tu, nak tanya Nabi tu. Maka dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi awsa bi'atqi mi'ati raqabatin. Ayah aku ni As bin Wa'il, dia ada tinggal wasiat supaya dimerdekakan 100 hamba. Adik-beradik yang seorang lagi, adik-beradik aku seorang ni, nama dia Hisham, dia dah merdekakan 50, ada baki 50 lagi. Boleh tak wahai Rasulullah, afa'u'tiqu anhu, aku nak afa'u'tiqu anhu, boleh tak aku nak merdekakan yang baki 50 lagi untuk ayah aku? Maka Nabi SAW menyatakan, kalaulah law kana musliman, kalaulah dia, iaitu As bin Wa'il ayah kamu ni, kalau dia tu Islam, Muslim, fa'ataqtum anhu, kamu merdekakan hamba untuk dia, atau tasaddaqtum anhu, ataupun kamu sedekahkan pahala untuk dia, atau hajjatum, ataupun kamu tunaikan haji untuk dia, balaghahu zalik, pasti akan sampai. Sedekah kamu merdekakan hamba tadi sampai, sedekah kamu sampai, haji kamu sampai kepada As bin Wa'il ayah kamu sekiranya dia Islam. Tapi malang dia tak Islam. Bila tak Islam, maka tak dibuat, tidak diberikan, tak boleh buat untuk orang kafir. Sebab tak ada apa-apa nilai, tak ada apa-apa value. Kita buat ibadat untuk orang kafir, sedangkan orang kafir tersebut tak layak pun. Dia sendiri buat baik pun tak layak untuk dia terima ke akhirat nanti. Semua Allah Ta'ala balas kat kehidupan dunia. Okey. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, Imam Asy-Syaukani ni dia adalah seorang al-allamah al-mufassir, seorang penafsir Al-Quran, al-lughawi, seorang ahli sastra, al-mu'arrikh, seorang sejarawan, an-naqid, seorang pengkritik, asy-syair, seorang penyair, al-qadhi, dan juga dia seorang qadhi hakim. Nama dia Muhammad Ali Asy-Syaukani. Syaukan adalah satu qaryah di Yaman, satu kampung di Yaman. Antara dia dan juga antara Son'a duna masafah yaum. Pada zaman dulu, perjalanan antara Syaukan dan juga Son'a. Son'a ibu negara Yaman. Antara Syaukan dan juga Son'a, perjalanannya kurang 1 hari pada zaman dululah. Kalau naik kenderaan unta ke apa. Sebab itu dinamakan Imam Asy-Syaukani. Nama tempat dia Syaukan. Antara kitab dia yang ulung adalah Fathul Qadir, kitab tafsir. Kitab usul Irsyadul Fuhul. Kitab fiqh, kitab fiqhul hadis, Nailul Awtar. Itu kitab fiqh adalah fiqh hadis. Walaupun dia dikatakan antara orang yang tabarru' ataupun tafaqqah, orang yang belajar dalam mazhab Syafi'i dan juga menekuni dan juga bermazhab dengan mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Okey. Imam Asy-Syaukani
Dia menyatakan rahimahullahu taala, wal hadis yadullu ala annal kafir. Hadis yang kita sebutkan tadi, orang kafir apabila dia wasiatkan qurbah, dia wasiatkan ibadat, lam yulhiqhu dhalik, maka tak akan dapat ibadat tersebut kepada dia. Kerana apa? Kerana al-kufur mani', kerana kekafiran, kekufuran yang ada dalam diri dia sebagai penghalang untuk sampai sedekah ataupun ibadat kepada dia. Sebab tu Nabi kata laukana musliman, kalau dia Islam, fa'ataqtum, kamu merdekalah, tas'au tasaddaqtum, kamu tunaikan sedekah, au hajjajatum, kamu tunaikan haji, anhu balaghahu zalik, pasti sampai. Okey. Wa hakadha la yulhiquhu ma fa'alahu qarabatuhu al-muslimun kas-sadaqah wal hajj wal 'itq. Seperti itulah kalau bila mana dia wasiat tersebut, wasiat tu ibadat, itu pun tak sampai kepada dia, apa yang kaum kerabat dia buat kebaikan pun tak sampai kepada dia, sebab ada penghalang, iaitu kufur, kekufuran dalam diri dia, syirik dalam diri dia sebagai penghalang utama untuk sampainya pahala kepada dia. Itu syarat orang yang matilah, kena Islam. Syarat yang kedua adalah al-bulugh wal aql, baligh dan juga berakal. Tak disyariatkan an-niyabah anis sabi wal majnun fil ibadat al-badaniyah atau al-badaniyah al-maliyah. Tak disyariatkan kita buat ibadat untuk kanak-kanak ataupun untuk orang gila dalam bentuk ibadat yang berbentuk badan ataupun ibadat yang berbentuk badan dan harta. Sebab apa tak disyariatkan? Kerana ibadat ni tak wajib kepada kanak-kanak, kepada orang gila tak wajib. Sebab apa kita nak buat untuk dia? Ketika dia hidup ni tak wajib, sebab dia masih bergelar kanak-kanak, dia masih digelar sebagai orang gila. Falam tashghal zimmatuhuma biha ba'da mautihima, maka tak perlu disibukkan tanggungjawab mereka berdua terhadap ibadat selepas kematian mereka berdua. Jadi mereka ketika hidup pun tak wajib, mati lagi tak wajib. Buat apa kita nak sibuk nak buat ibadat untuk orang gila dan juga untuk kanak-kanak yang tidak kanak-kanak yang belum balik. Okey. Fala yusalla wala yusam anhuma wala yuhajju anhuma. Tak perlulah kita semayang untuk dia, kita puasa untuk dia, kita tunaikan haji untuk dia, sebab dia hidup pun tak wajib apa-apa, mati lagi tak wajib. Walakin yahujjul wali bihima, tetapi wali boleh menunaikan haji untuk mereka berdua, iaitu untuk orang gila juga kanak-kanak yang tak balik lagi. Fayahduruhuma, mereka berdua boleh hadirkan keduanya, kanak-kanak dan juga orang gila tadi, al-mawaqif, ke tempat-tempat mauqif, tempat-tempat yang transit yang sepatutnya mereka berada pada waktu tu. Contoh seperti berada di Arafah 9 Zulhijjah, walaupun lalu pun tak apa, walaupun terbang pun tak apa kat situ. Berada di Mina, berada di Muzdalifah, ada waktu-waktu dia. Wali tadi kena bawa orang gila ataupun kanak-kanak tadi. Wa yuhrim al-wali 'anil majnun wa ghairul mumayyiz. Dan wali tadi dia kena berihram bagi pihak orang gila ataupun bagi pihak kanak-kanak yang belum mumayyiz. Dan dia melontarkan jamrah, wali tadi, mana wakil dia, penjaga dia, melontarkan jamrah bagi pihak orang gila ataupun kanak-kanak tadi. Jadi di sini ibadat, bila sebut ibadat, melakukan ibadat untuk orang lain tu kanak-kanak dan juga orang gila, sepatutnya tak wajib buat. Ketika hidup pun mereka tak wajib, ketika mereka mati pun kita tak wajib buat apa-apa pun untuk mereka berdua. Tetapi kalau wali nak buat, wali nak buat untuk kanak-kanak yang tak mumayyiz, untuk orang gila, maka mereka tu perlu hadir. Kehadiran mereka tu perlu, sebab mereka masih hidup. Perlu hadirkan mereka ke mana? Ke tempat-tempat mauqif, sama ada di Arafah, di Muzdalifah dan juga di Mina. Kemudian proses melontar jamrah tu semua wali dia buat. Berihram semua wali dia buat, untuk buat tawaf ke, semua wali dia buat. Adapun ibadat yang berbentuk harta, maka sah
sahal an-niyabah anhuma, maka sah untuk kita panggil mewakilkan bagi pihak mereka berdua. Maka wajib kepada wali mengeluarkan zakat harta, mengeluarkan zakat harta kanak-kanak, mengeluarkan harta orang gila di sisi majoriti di kalangan ulama. Dia kata wajib. Wali yang jaga harta dia tu bukan khianat harta dia, jaga dan bayar zakat. Contoh duit dia ada 20,000 lebih, 30,000. Lepas tahun keluar zakat 2.5. Darab dengan berapa harta dia? 30,000 darab 30. Bayar zakat. Wali dia wajib. Zakat untuk apa? Untuk kanak-kanak atau orang gila. Dia mana tahu zakat? Cerita bab zakat, dia bab semayang pun tak tahu, tambah bab zakat. Majoriti di kalangan ulama kata wajib bagi wali tadi bayar zakat bagi pihak mereka berdua. Manakala di sisi ulama Hanafi, mereka kata yukhrijul wali zakat az-zur' was-thimar faqat. Di sisi ulama Hanafi, dia kata yang wajib keluar zakat ni zakat tanaman dan juga biji-bijian, buah-buahan. Itu je yang wajib zakat. Untuk kanak-kanak dan juga untuk kanak-kanak dan juga untuk orang gila tadi. Yang lain tak perlu keluar zakat. Itu pendapat dalam mazhab dia lah, berbeza dengan majoriti di kalangan ulama. Disyaratkan di sisi ulama Hanafi dan juga Maliki an yusi al-manub anhu al-mayyit bi ada'il ibadah anhu. Dan disyaratkan juga ulama Hanafi dan juga Maliki, mereka kata al-manub anhu, orang yang diwasiatkan tadi mesti orang yang nak digantikan tadi. Contohnya saya nak buat saya nak keluarkan zakat, contoh. Jadi saya telah mewasiatkan al-manub anhu al-mayyit. Saya wasiatkan untuk tunaikan ibadat bagi pihak saya. Bagi pihak saya. Wa annaha tusqit anhu idza lam yusi biha fi ahkamid dunya. Dan ibadat tersebut akan gugur untuknya apabila dia tidak mewasiatkan ibadat tersebut mengenai hukum-hukum dunia. Ma'husulil ism bitarkil wasiyah, beserta hukumnya dia akan mendapat dosa sebab dia tak tinggalkan wasiat. Sebab bila sebut tentang wasiat, dia terhadap kita punya transaksi semua di kehidupan dunia ni perlu bagi tahu kita ada hutang orang ke, kita beri hutang ke dan sebagainya. Maka ulama Hanafi dan juga Maliki menyatakan al-manub anhu al-mayyit yusi, orang yang dibuatkan ibadat untuk dia, mestilah mewasiatkan wasiat untuk tunaikan ibadat untuk diri dia. Contoh saya, mestilah saya wasiat untuk ditunaikan ibadat untuk diri saya. Wa annaha, dan ibadat tersebut tusqitu anhu, akan gugur. Maknanya tak dipertanggungjawabkan kepada saya dah, sebab saya dah wasiat. Wa annaha, dan ibadat tersebut akan menggugurkan bagi pihak saya idza lam yusi biha fi ahkamid dunya, bila mana apabila saya tidak mewasiatkan ibadat tersebut pada hukum dunia, tetapi hukumnya berdosa. Contoh, saya ada hutang dengan orang, saya tak sebut, tak wasiatkan, maka hukumnya berdosa. Walaupun dari segi ibadat tersebut kita tak tunaikan, dianggap berdosa lah, berdosa dari segi hukum dunia. Okey. Di sisi ulama Hanafi dan Hanbali dan juga Syafi'i, mereka menyatakan al-fal wasiyah la tughayyiru min hukmin niyabah. Wasiat ini dia tidak mengubah apa? Hukum an-niyabah, menggantikan buat ibadat untuk orang lain. Wasiat dia tak ubah apa-apa. Bila dia wasiat, macam itulah kena buat. Dia tak wasiat, tak boleh ubah. Okey. Sekarang kita lihat mengenai syarat al-am, syarat yang umum lil manub fihi, bagi ibadat yang nak dilaksanakan, nak buat untuk orang lain.
disyaratkan pada bab ibadat, jadilah dia qabilatun linniyabah syar'an. Mana syarat i'tiraf, benda tu boleh buat ibadat untuk orang lain. Jangan syarat tak i'tiraf, syarat mengiktiraf perkara tersebut. Oleh demikian tak boleh bagi seseorang menunaikan ibadat bagi pihak orang lain melainkan ada nas syarak, sama ada Quran ataupun hadis, dan tidak ada ruangan ini, tidak ada ruangan untuk mengharuskan buat ibadat untuk orang lain melalui illah, sebab ataupun qiyas. Kerana ini bab ibadat, bab ibadat apa yang Quran dan juga hadis sebut. Okey, kita bagikan di sini tiga perkara. Ibadat min haitsu qabuliha linniyabah aw la ala salasati aqsam. Ibadat yang boleh untuk buat bagi pihak orang lain ataupun tak boleh, kita bahagikan pada tiga perkara. Perkara yang pertama, bahagian yang pertama, ibadat tersebut tidak boleh secara mutlak. Secara mutlak, apa jua cara tak boleh buat untuk orang lain. Yang pertama, iman. Maka tak boleh diterima iman orang lain bagi pihak orang lain. Saya beriman, saya kena bersaksi saya beriman. Tak boleh tuan-tuan bersaksi saya beriman. Tak boleh, iman saya yang kena bersaksi. Ibadat, ini ibadat yang tak boleh wakil-wakil. Perkara yang kedua, niyabah fi halfil aiman wa ada'i syahadah, menunaikan persaksian. Saya kena pergi, tak boleh wakilkanlah, tak boleh wakil. Persaksian terutama dalam bab mahkamah, bab harta yang boleh bawa kepada pembunuhan, itu semua mestilah persaksian orang tu kena hadir di hadapan hakim. Tak boleh video call, tak boleh wakil-wakil, tak boleh. Bersumpah, tak boleh wakil, saya wakilkan abang saya bersumpah bagi pihak saya. Tak boleh, sumpah kita sendiri kena bersumpah. Perkara yang ketiga, at-taharah, wudu. Wudu ni kita yang kena ambil. Wudunya kita yang kena niat. Kita kena basuh anggota kita, bukan orang lain yang basuh anggota dia. Mandi wajib, tayamum, kita yang kena suci diri kita. Cuma tak termasuk dalam bab ini orang lain bantu, itu hukumnya harus. Contohnya wudu. Wudu tu niat kita, anggota badan semua kita yang basah, orang lain cuma simbahkan air, jiruskan air saja. Itu boleh. Bahkan yang kedua adalah ibadat tajuzu fihi niyabah mutlaqan. Ibadat yang mana boleh ganti secara mutlak, boleh ganti. Boleh ganti di mana-mana, boleh buat untuk orang lain. Ibadat harta, kerana maksud dia adalah menyampaikan harta kepada yang berhak, yang mustahiq, biraddin nazar an tariqati usulih, dengan kita tak melihat kepada bagaimana sampai harta tadi kepada asnaf. Kita nak harta zakat kita ni sampai kepada asnaf, kita tak nak lihat macam mana cara sampai, secara online ke by hand, kita nak lihat tu, yang penting dia dapat benda tu. Okey. Wa min hadhil ibadat, di antara ibadat harta juga zakat, kafarah maliyah, kafarah harta, nazar harta. Yang penting benda tu sampai, dapat kepada orang tu, tak kira cara macam mana pun. Okey, bahagian yang ketiga, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sampai, ada kata tak sampai. Saya ringkaskan di sini ada 7 poin yang penting. Perkara pertama, as-salatul wajib 'alal mayyit, sembahyang yang wajib. Orang yang mati ni ketika hidup dia ada tinggal beberapa sembahyang fardu, kita buat untuk dia. Itu ulama berbeza pendapat, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Sembahyang wajib. Yang kedua, puasa wajib. Ketika dia hidup, ada dia puasa yang tertinggal, puasa Ramadan ataupun puasa nazar ke, tertinggal, tak sempat qada, mati dah. Adakah boleh puasa untuk dia ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat. Yang ketiga, i'tikaf yang dinazarkan. I'tikaf, dia nazar i'tikaf. Dia ketika dia hidup, dia menazar untuk i'tikaf di masjid selama 3 hari. Tiba-tiba dia mati. Adakah boleh beriktikaf untuk orang, untuk bagi i'tikaf nazar untuk si mati? Ulama berbeza pendapat. Perkara yang keempat, iaitu zakat bagi pihak si mati apabila dia tidak mewasiatkan untuk keluarkan zakat. Dia ada harta banyak, dah cukup nisab haul, sepatut kena keluar zakat. Boleh tak kita keluarkan portion daripada harta dia, kita ambil portion zakat, beri kepada asnaf?
Ada ulama kata tengok dia wasiat ke tak wasiat. Kalau dia tak wasiatkan, ulama berbeza pendapat. Kalau dia wasiat, okey. Kalau dia wasiatkan, aku tak bayar zakat lagi. Kalau aku mati ke apa, kau bayarkan zakat untuk aku. Itu okey. Masalah ulama berbeza pendapat kalau nak keluarkan zakat si mati, dia tak tinggalkan sebarang wasiat. Okey. Perkara yang kelima, membuat korban, ibadat korban untuk si mati. Ini ulama juga mazhab berbeza pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Perkara yang keenam, haji dan juga umrah. Haji dan umrah untuk orang yang hidup tapi tak mampu untuk menunaikan haji. Ini juga ulama berbeza pendapat. Dia tak mati lagi, hidup lagi, boleh tak tunaikan haji bagi pihak dia? Mazhab Syafi'i kata boleh, sebahagian mazhab kata tak boleh. Dan haji umrah untuk si mati, boleh ke tak boleh? Kalau dia ada tinggal wasiat, okey. Masalahnya dia tak tinggalkan wasiat. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh untuk kita menunaikan haji bagi pihak si mati, bila dia tidak meninggalkan sebarang wasiat. Perkara yang ketujuh, iaitu pembacaan Quran untuk orang lain. Sedekahkan pahala bacaan Quran untuk orang lain. Tak kira orang lain tu orang hidup ke orang mati. Pembacaan Quran untuk orang lain, sedekahkan pahala, sama ada kepada si mati ataupun yang masih hidup. Itu juga ulama berbeza pendapat dalam isu itu. Nanti kita akan bincangkanlah dalam bab ibadat apa yang mereka berbeza. Tengok sikit lagi. Ibadat badan secara hakikatnya, ibadat badan, disebut ibadat badan, kita nak bincangkan. Ibadat badan ni adalah secara hakikatnya dia adalah satu al-ghidha, makanan rohani. Makanan roh kita, hati kita. Seperti mana jasad kita ni, dia ada al-ghidha juga, makanan. Seperti mana kita makan, minum, itu adalah untuk jasad. Untuk roh ataupun kerohanian kita, kita perlukan makanan, iaitu makanan kita ibadat. Al-maqsudul a'zam, kerana maksud ibadat yang teragung adalah ibadat badan. Sebab ibadat badan ni adalah islahul qulub, untuk membaiki hati kita, untuk menghidupkan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ibadat badan, yang ibadat yang terpenting. Justru itu menghinakan diri kepada Allah, sehingga jadilah hamba tadi, hati dia, anggota dia semuanya seolah-olah berada di hadapan Allah Ta'ala, tunduk, patuh, seolah-olah Allah Ta'ala sentiasa memantau dia. فَإِذَا نَابَ عَنِ الْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُهُ وَالْخَاضِعُ وَالْخَاشِعُ. Apabila نَابَ عَنِ الْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَالْخَاضِعُ وَالْخَاشِعُ. Jadi bila mana dia buat ibadat, dia rasa diri dia hamba, Allah Ta'ala perhatikan dia, maka dia akan buat sungguh-sungguh, secara khusyuk dan juga khudu'. Bila mana seseorang buat ibadat untuk orang lain, siapa yang khadi', siapa yang khudu', siapa yang khusyuk? Bukan orang yang dibuat ibadat. Orang yang buat ibadat tu yang mesti khusyuk dan juga khudu'. Dia mendapat khudu' dan juga khusyuk. Ini semuanya kita lihat kepada ibadat, ibadat badan. Perantaraan dia adalah tathhirul qulub, untuk membersihkan, menghidupkan jiwa, menghidupkan hati kita. Seperti itu juga kalau kita lihat muamalat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia, adalah asas dia adalah adil, mendirikan keadilan. Sebab itu Allah Ta'ala akan sempitkan dalam bab menggantikan ibadat badan. Ibadat badan ni disempitkan hukum dia. Sebab ibadat badan ni adalah ukuran asas keadilan, bukan parti keadilan. Parti keadilan ada lagi? Tak ada lah. Ada lagi? Ada lagi Amma bin nazar ila isali sawabil ibadat al-badaniyah. Ada pun kalau kita lihat kepada menyampaikan pahala ibadat badan kepada orang lain. Ibadat badan, kita puasa untuk orang lain, semayang untuk orang lain, kita usaha untuk memberi manfaat kepada orang lain, orang Islam. Seperti itu juga kita
lihat kepada ihsanillah, ihsan Allah Ta'ala, kurniaan Allah, yang mampu untuk memberikan pahala kepada hamba dia tanpa sebarang amal. Kita tak buat amalan apa-apa, tiba-tiba dapat pahala. Boleh? Tak mustahil benda tu, sekiranya Allah Ta'ala nak bagi kita. Contoh, kita duduk-duduk saja, tiba-tiba ada orang datang bagi kita RM1,000. Dia kata, tak apa lah, ustaz ambil lah RM1,000 ni. Ini duit apa ni? Tak apa, memang saya niat nak bagi ustaz. RM1,000, tak apa, ambil lah. Jadi benda tu mungkin berlaku tau, dengan ihsan daripada seseorang. Tapi benda tu jarang sangatlah berlaku. Begitu juga Allah Ta'ala, dia boleh bagi pahala kepada siapa yang dia nak, walaupun kita tak beramal. Fadlan an sa'il ghair lahu, lebih-lebih lagi lah orang lain buat untuk kita. Kalau kita tak buat pahala, tak buat ibadat pun Allah Ta'ala boleh bagi juga. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pahala dengan ihsan Allah, tambah-tambah kalau orang lain buat untuk kita, sudah pastilah semakin luas perbahasan dia. Semakin luas perbahasan dia. Okey. Kemudian kita lihat, kita akan sebutkan insya-Allah Ta'ala pada minggu yang mendatang, iaitu mengenai dengan pendapat di kalangan ulama fiqh. Ada bab ibadat yang kita boleh ganti, ada bab ibadat yang kita tak boleh ganti. Ibadat badan yang wajib ini selalunya ibadat badan yang bentuk nazar ataupun ibadat fardu. Ibadat badan ni selalunya sama ada ibadat tersebut fardu ataupun nazar. Ini yang ibadat yang wajib. Sama ada solat fardu, solat nazar, puasa fardu, puasa nazar, itu je. Cuma puasa dia banyak lagi lah, puasa wajib. Puasa nazar pun wajib, puasa Ramadan wajib, puasa kafarah pun wajib. Dia ada 6 semua dah puasa wajib ni. Puasa qada pun wajib juga. Puasa apa lagi? Istisqa, nak minta hujan. Kalau pemerintah, kerajaan kata wajib puasa, hukumnya wajib. Sebelum keluar sembahyang minta hujan, kerajaan suruh puasa, wajib. Al-i'tikaf, al-manzur, i'tikaf yang dinazarkan. Kita akan sebutkan insya-Allah Ta'ala dalil dan juga perbahasan yang panjang di kalangan ulama. Cukup sekadar itu dulu. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan untuk malam ya. Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar ni dulu pertemuan kita pada awal tahun ni lah. Awal tahun 2023. Semoga membawa sinar baru, harapan baru dalam kehidupan kita insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.